A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pula hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dapat pula solat secara berjemaah, yang mana ia merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini dikira sebagai amal soleh. Mudah-mudahan ianya bertunjangkan dengan niat yang ikhlas. Kita buat kerana Allah, tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya, marilah sama-sama berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan bertambahnya rahmat, bertambahnya keberkatan hidup kita dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia merupakan kekasih, beliau merupakan atau baginda merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perbahasan ilmu sifat 20 kita ni, kita akan baca dulu satu ataupun dua mutiara hikmah untuk kita jadikan sebagai nilai tambah ilmu pengetahuan kita. Salah satunya kita ambil kata-kata hukama. Asyukru qaidun lil mawjudin wa saidun lil mafqudi. Asyukru disebut sini. Syukur itu pengikat perkara yang ada dan juga ia merupakan pemburu perkara yang tiada. Dengan syukur tadi, dia mengikat apa yang kita dah ada. Dalam masa yang sama, ia menjadi pemburu ataupun penyebab dapatnya ataupun datangnya nikmat-nikmat yang kita tak ada lagi. Mana serampang dua mata. Mana kalau orang mancing itu dia pakai dua mata. Angkat-angkat dapat dua ekor tu. Mana dengan syukur kita dapat dua. Kekal yang ada, dapat pula yang tiada. Gitu. Kemudian qala Ibnu Athaillah, berkatalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatin nujahi fin nihayati ar-ruju' ila Allahi fil bidayati. Berkatalah Ibnu Athaillah, antara sebahagian petanda kejayaan di penghujung nanti, kembali kepada Allah pada awal-awal lagi. Apa maksudnya? Di antara petanda kejayaan kita di penghujung hayat kita nanti, maknanya kembali kita kepada Allah tu awal-awal lagi kita dah sedar. Awal-awal lagi dah kita dah kembali ke pangkal jalan. Itu antara tanda-tanda kejayaan di penghujung hayat nanti. Kita dah bersedia dah, awal-awal dah sedia dah apa yang patut kita buat. Kita dah mula dah bersihkan diri, kita dah mula dah penuhkan amal ibadat, kita dah mula dah jadi hamba yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tambahan pula kita dah nak masuk bulan Syawal, tak lama dah. Kalau para sahabat Nabi tu, ini tempoh waktu mereka bergembira dah. Sahabat baginda bergembira dah. Kenapa? Hadirnya bulan Ramadan, yang mana ganjaran pahalanya berlipat kali ganda, dan peluang untuk kita menghapuskan dosa-dosa kecil itu besar, luas. Dengan membanyakkan ibadat, maka banyaklah juga maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Gebuklah peluang. Allah bagi peluang kita tahun ni berada dalam bulan Ramadan lagi,
gebuklah peluang sungguh-sungguh, beribadatlah sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana bulan Ramadan. Buat kerana Allah yang mencipta bulan Ramadan, bukan kita buat kerana bulan Ramadan. Itu beza tu. Orang yang buat kerana bulan Ramadan je lah mereka akan baca Quran, berzikir, buat baik. Masuk Syawal esok hilang dah segala-galanya. Itu tanda. Ada ulama gariskan antara tanda kita ni beribadat kerana bulan, berakhirnya bulan Ramadan kita kembali seperti asal. Itu tanda-tanda kita beribadat kerana bulan Ramadan, bukan kerana Allah Tuhan yang mencipta bulan Ramadan tersebut. Sepatutnya kita beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta bulan Ramadan yang penuh keberkatan itu, insya-Allah. Baik, habis dua mutiara hikmah. Sekarang kita masuk perbahasan kitab Ilmu Sifat 20 dan perbahasan rukun iman. Muka surat muka surat 70 Haji tak ada ini? Selangor. Ya, muka surat 70 insya-Allah. Muka surat 70. Muka surat 70 kita baru masuk dengan ilmu sifat 20. Penerangan perkara-perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan dalil-dalilnya. Ni kita mula nak masuk dah ni. Perbahasan satu persatu. Ilmu sifat 20 tu. Manakala sempat, hari ni kita akan terus masuk 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu. Yang pertama, wujud tu. InsyaAllah kalau sempat. Tapi rasa-rasanya tak sempat. Kita mungkin waktu kita akan mula lepas raya lah esok kot. Lepas raya. Bulan puasa kita mungkin tawakuf seketika. Kita berehat seketika. Tumpukan amal ibadat kita di bulan Ramadan. Lepas tu kita akan sambung semula. Baik, kita masuk ilmu sifat 20. Ini penerangan perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan dalil-dalilnya. Ini kita nak cerita tentang perkara yang wajib bagi Allah. Secara ringkasnya, wajib bagi Allah Ta'ala segala kesempurnaan yang layak bagi zatnya yang maha suci. Itu secara ringkas, wajib bagi Allah ni segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak berkesudahan. Sifat kesempurnaan Allah tidak berkesudahan. Ia tidak boleh dihitung oleh seseorang hamba dan tidak dapat dikuasai oleh ilmu pengetahuan kita tentang kesempurnaan serta sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu wajib ke atas setiap orang mukallaf beriman bahawa segala kesempurnaan yang layak bagi zat Allah adalah wajib ada padanya, iaitu wajib ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sempurna milik Allah. Dan segala kesempurnaan Allah tidak berkesudahan. Itu kita kena faham juga di situ. Kesempurnaan Allah ni tidak ada kesudahan. Macam kita ni mungkin muda-muda kita nampak sempurna lah kita ni. Gagahnya, sehatnya, rasa macam sempurna lah. Segala benda ada. Tapi adakah ianya berkekalan? Tidak. Dia ada kesudahan dia. Dia ada kesudahannya. Sampai peringkat umur kita dah berumur sikit, lain dah. Sakit pinggang pula dah. Sihat dah mula lari dah. Hujan sikit semua selalu. Buat kerja berat sikit kan sakit pinggang terus. Jalan laju sikit kan sakit lutut terus. Nampak itu kesempurnaan kita tu ada batasnya. Berbanding dengan Allah, tidak ada kesudahannya. Okay. Faham di situ ya? Baik, seterusnya. Bismillah. Dalil bahawa setiap kesempurnaan yang layak bagi zat Allah adalah wajib untuknya. Jika tidak wajib bagi Allah segala sifat kesempurnaan yang layak bagi zatnya, nescaya haruslah Allah Ta'ala bersifat dengan sesuatu daripada sifat-sifat kekurangan. Maka sifat kekurangan tu tak ada untuk Allah. Tidak ada. Tak boleh kita nak kaitkan kekurangan tu. Antaranya apa yang selalu kita sebut? Allah tidak adil. Allah tidak adil. Tidak adil tu sifat kekurangan. Mana kalau kita keluarkan kenyataan begitu, tak kenalah dah untuk Allah. Salah lah.
Allah ta'adil. Allah itu zalim. Zalim itu sifat kekurangan. Mulalah. Allah ta'adil, Allah zalim. Apatah lagi kalau Allah macam-macam lah kita sebutnya. Segala kekurangan itu tak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau ada orang cakap begitu, mana dia tak mengaji lagi. Dia tak mengaji lagi ilmu sifat 20, ataupun dia tak mengaji lagi ilmu tauhid dia, ataupun dia tak hadam lagi tentang sifat-sifat kesempurnaan itu layak bagi zat Allah atau bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jika Allah harus bersifat dengan salah satu daripada sifat-sifat ini, nescaya dia iaitu Allah adalah lemah untuk menolak kekurangan daripadanya. Betul tak? Kalau Allah itu tidak adil, maknanya Allah tidak berkuasa menolak dirinya daripada bersifat begitu. Allah itu zalim, maknanya Allah tidak mampu menolak sifat zalim itu ada padanya. Begitu. Nampak di situ lemah. Kalau Allah memiliki sifat-sifat kekurangan yang kita sebut tu, berarti Allah itu lemah. Allah tidak sempurna. Oleh itu dia iaitu Allah tidak boleh menjadi Tuhan yang menciptakan alam ini, lagi bersifat menyalahi segala yang baharu. Bila dah lemah, maka Allah itu tidak layak menjadi Tuhan. Tuhan itu, Allah itu mesti bersifat maha perkasa, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Maka di sini bila kita nampak, kita banding dengan Tuhan-Tuhan yang lain kan, Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan agama lain, maka di sana kita akan nampak adanya kelemahan. Dari sudut akal kita boleh fikir ada kelemahan. Sebagai contoh, berhala, contohnya berhala. Maka contoh sifat bergerak, contoh bergerak, dia tidak mampu bergerak. Maka bila tidak mampu bergerak atau tidak mampu menggerakkan dirinya sendiri, maka di situ adanya sifat kelemahan. Kelemahan. Selain pada itu, kalau contohnya berkuasa, maka di mana kita boleh letak kekuasaan objek yang kita cipta sendiri, makhluk cipta sendiri objek tersebut, dan kita nak menganggap makhluk objek tersebut mempunyai kekuasaan, boleh menguasai, boleh menolong kita, boleh mengelakkan kita dari sebarang kemudaratan. Maka di situ kita dah tergambar oleh akal kita kelemahan objek tersebut atau berhala yang kita anggap itu Tuhan. Secara akal ni kita boleh fikir, maka tak layaklah Tuhan ini menjadi, tidak layaklah objek ini menjadi Tuhan, ataupun tidak, apatah lagi kita letak objek ini menjadi kita letak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Sebab yang layak menjadi Tuhan itu yang berkuasa. Yang berkuasa. Tuhan tu banyak. Tuhan banyaklah, banyak Tuhan. Tuhan kita bagi orang Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kesempurnaan. Maka dah tertolak dah. Selain pada Allah, dah tertolaklah untuk menjadi Tuhan, kerana adanya di sana kekurangan. Oleh itu dia tidak boleh menjadi Tuhan yang menciptakan alam ini, lagi bersifat menyalahi segala yang baharu. Namun keadaan Allah bersifat dengan yang demikian adalah palsu. Kalau Allah bersifat dengan ketidaksempurnaan itu palsu. Mana Allah itu kita boleh petikaikan lagi, sebagaimana kita sebut tadi, contoh objek itu kita jadikan dia Allah. Macam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah itu kan. Pengikut Nabi Ibrahim dan juga pengikut ayah Nabi Ibrahim serta ayah Nabi Ibrahim itu menganggap Tuhan ini berkuasa. Yang berhala yang mereka sembah tu berkuasa. Yang ada 3 berhala tu, ada besar, sedang, kecil. Di situ Nabi Ibrahim nak mainkan akal supaya mereka dapat berfikir dengan waras. Yang hilang kepala, hak besar sekali tu hilang kepala. Hak besar hilang kepala. Kalau tak salah yang kecil tu pegang kapok. Yang kecil, berhala paling kecil pegang kapok. Kepala hak yang besar hilang lah. Kepala yang besar hilang lah. Maka di situlah kita boleh mainkan akal. Macam mana kita boleh anggap yang ini berhala, contoh yang berhala yang paling besar ini adalah Tuhan. Sedangkan kepalanya tercabut dari badannya pun dia tidak dapat menyelamatkan diri dia. Tak dapat menyelamatkan diri dia. Macam tu. Maka di situ dah dapat tolak lah. Maka pengikut Nabi Ibrahim, pengikut ayah Nabi Ibrahim dan juga ayah Nabi Ibrahim mula dah. Dia kata Ibrahim dia mula main kita dah ni. Dia nak sindir-sindir kita dia. Nak bagi
pecah minda tu kan, bagi berfikir, dapat berfikir dengan waras. Dapat berfikir dengan waras. Kenapa kita anggap objek yang kita cipta sendiri dan kita anggap dia itu, ataupun kita beriktikad sungguh-sungguh objek itu dapat membantu kita, menyelamatkan kita, memberi keuntungan kepada kita, sedangkan dia tidak mampu menyelamatkan diri dia sikit pun. Kalau kisah dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah Nabi Ibrahim itu sendiri, Allah rakamkan dalam Quran tu. Baik, mana itu Tuhan palsu lah. Tuhan palsu. Oleh itu, apa sahaja yang menyebabkan kepalsuan ini, ia harusnya oleh itu apa yang sahaja yang menyebabkan kepalsuan ini, iaitu harusnya dia bersifat dengan sesuatu daripada sifat-sifat kekurangan, turut palsu. Apa-apa kekurangan yang kita kaitkan dengan Allah, semua jadi palsu. Dan wajiblah bagi Allah segala sifat kesempurnaan yang layak bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini dia dalam surah Al-Hashr ayat 22 hingga ayat 24. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hajj ni, ayat ni ramai imam-imam baca, ataupun ramai kebanyakan orang baca hafal ayat ni. Biasa ayat ni orang guna untuk ruqyah, untuk ruqyah. Ayat ayat ada istilahnya, ayat ni ayat penghancur, hancur, ayat pemecah kebuntuan, ada dinamakan ayat-ayat ni. Ataupun selalu orang baca dari awal tu lau anzalna tu kan, lau anzalna hadzal Quran tu. Mana ramai orang hafal ayat ni. Biasa kalau orang hafal ayat tu, biasanya orang yang kebanyakan dia dah biasa dah merawat kot, ataupun dia boleh merawat lah sikit, ataupun dia tahulah ilmu perbuatan sedikit. Kalau baca lau anzalna ni, selalu baca lau anzalna. Sebab kenapa? Kerana ini ayat-ayat berkaitan dengan tauhid. Tauhid. Baca ayat ni, kita nak sedarkan mana-mana makhluk yang menzalimi makhluk yang lain tu. Baik, kita tengok terjemahan dia. Terjemahannya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib tahu, yang nyata apatah lagi. Ni. Kemudian dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia. Dah nafikan dah. Allah tiada Tuhan yang lain selain dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Raja yang maha suci, maha sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Nampak ayat ini, terjemahan itu kan, kita letak tu segala kekuatan, segala kekuasaan, segala kesempurnaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana itu dia antara rahsia ayat ini. Bila mana kita bacakan kepada pesakit contohnya, atau kita baca pada makhluk yang mengganggu pesakit itu, dia cepat terkesan. Dia sedar yang mana sekarang kita tengah baca, kita mengharapkan perlindungan daripada Allah, kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, yang maha berkuasa. Dia sedar, aku ni makhluk sebenarnya, aku ni diciptakan oleh Allah. Aku tak disuruh pun buat begini, tapi sekarang aku dah buat benda begini. Bila sedar, mana sedar tu alhamdulillah. Tak sedar, mudah-mudahan kita beri kesedaran kepadanya. Begitu ya ayat ni. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nampak? Kita kalau faham maksud ni pun, bila orang baca kita, tenadah kita. Cuma sebab kita
jarang kita jarang membaca makna setiap ayat-ayat yang kita baca tu. Kita jarang tengok makna dia. Kalau kita tengok makna, kita faham kalau pula dia punya tafsirannya, tu kalau bawa dalam semayang tu lain macam, kita boleh menangis, sayu, takut, gitu. Begitu juga kita kalau kita baca pada makhluk-makhluk ni, dia mudah faham, dia mudah faham dengan ayat-ayat ni, dan dia mudah terkesan dengan ayat-ayat ini. Unsur-unsur negatif tu dia mudah terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dengan penuh niat kita mohon pertolongan daripada Allah, berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas. Insya-Allah ianya memberi kesan yang baik untuk pesakit, dan ia beri kesan pada yang menzalimi pesakit tersebut, makhluk-makhluk yang lain tu. Baik. Seterusnya, erti kudus adalah yang dipersucikan daripada segala yang mengurangkan. Itu Al-Qudus. Al-Qudus tu maha suci, bersih sungguh-sungguh, tidak ada kecacatan walau sedikit. Itu Al-Qudus. Qudus. Habis yang tu. Mana selesai. Yang mana kita cerita tadi, perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kesempurnaan, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita selalu bertasbih tu subhanallah, 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 itu sebenarnya kita menyucikan Allah. Menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Subhanallah maknanya maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah dari sebarang kekurangan. Segala yang kurang tu tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fahamkan di situ. Bagi tauhid kita sentiasa benar diperbaharui. Tiap kali berzikir kita nak benda tu. Di samping bilangan kita dapat lagi banyak, lagi bagus. Kita nak perbaharui kita punya iman itu. Iman kita. Baik. Seterusnya, sifat yang wajib bagi Allah secara terperinci dan dalilnya. Ni dia sifat-sifat wajib. Kita akan masuklah nanti ni. Sifat 20 ni. Ni kita dah cerita dah. Sifat-sifat wajib bagi Allah secara terperinci. Yang ni kita nak faham betul-betul ni. Bismillah. Baik. Wajib bagi Allah secara tafsil, secara terperinci ni, sifat-sifat yang banyak. Sifat kesempurnaan yang sabit bagi Allah. Yang sabit itu yang disebut sabit yang telah yang jelas lah, yang sabit bagi Allah ini, dan kita wajib beriktikad dengannya secara tafsir ataupun secara terperinci adalah sebanyak 20 sifat. Itu munculnya sifat 20, sifat 20, sifat 20. Kenapa? Yang sabit bagi Allah itu. Yang dalilnya jelas, kita boleh ambil, kita boleh dapat, kita boleh faham. 20 sifat. Sebenarnya sifat bagi Allah tu banyak lagi, lebih pada 20. Ini kita boleh capai kesempurnaan untuk mengetahuinya atau beriktikad secara detail. 20 ini. 20. Bukan kata terhenti hanya 20 sifat, tidak ya. Baik, kewajipan beriktikad dengan 20 sifat ini adalah disebabkan terdapat dalil tentangnya secara khusus. Itu jawapannya. Kenapa 20 je? Sebab ada dalil yang menceritakannya secara khusus. Dari tauhid ni kita memang kena ambil dalil yang tepat. Dalilnya pula, dalil utama je adalah Al-Quran, adalah Al-Hadis. Tak ada yang tu, kita tak payah bercakap bab ini. Dia boleh dipertikaikan. Sekarang yang 20 ini ada dalam Al-Quran dan ada disebut dalam hadis. Yang kita belajar ni, maknanya sifat 20 ni tak perlu diragukan. Nanti kita akan detail. Habis kita baca kitab ni, maknanya kita dah ada dah bukti bahawasanya sifat 20 ini ilmu yang benar, ilmu tauhid yang benar, ada dalilnya, ada pengukuhannya, ada rujukannya. Begitu yang kita nak belajar ni. Sebab secara khusus kita dapat tahu dalil-dalilnya. Manakala baki sifat-sifat kesempurnaan Allah selain 20 sifat itu
tidaklah dibebankan kepada kita untuk beriktikad secara terperinci. Hak lebih pada 20 tu kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya secara terperinci. Sebab yang tu nak dapat terperinci tu memang kita kena kaji, kena buat kajian, kena membaca lagi, berguru lagi sampai begitu. Yang 20 ni berguru juga, tapi benda tu yang dah jelas, dah ada satu kita boleh faham, mudah faham. Malah memadailah kita beriktikad secara umum, nampak, beriktikad secara umum terhadap baki sifat-sifat 20 itu dengan keyakinan bahawa Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhitung dan tidak berkesudahan. Gitu je. Yang baki tu kita pegang begitu je. Segala kesempurnaan ni milik Allah dan ianya tidak bersifat tidak berkesudahan. Begitu yang baki tu. Yang 20 ni kita detailkan. Allah itu contohnya wujud. Wujud tu mana dalilnya mengatakan Allah itu wujud? Ke ulama je cakap Allah tu wujud, Allah tu ada. Ke ustaz je cakap Allah tu ada. Kita tengok nanti satu persatu. Pembahagian sifat 20 itu adalah berdasarkan pendapat ulama usuluddin. Ni nampak. Ada orang belajar ada ni sifat nafsiyah. Ada sifat hak yang lain-lain kan, nafsiyah, ada sifat apa lagi? Selain pada tu banyak perincian tu kan, dia ada perbahasan dia. Ada salbiyah. Kita mari mana aku belajar dulu tak ada pula perincian gitu. Ini pembahagian begini. Ada setengah belajar umum gitu je. Kenapa? Kerana ini pembahagian ini berdasarkan pendapat ulama usuluddin, pendapat ulama ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Ada yang mengatakan dia buat pembahagian begini, ada yang belajar terus je. Begitu Yang mengatakan adanya hal, iaitu perantara di antara perkara-perkara maujud yang di luar dari sifat dengan perkara-perkara yang ma'dum, iaitu perkara yang tidak ada. Satu golongan dari kalangan ulama usuluddin berpandangan sifat-sifat itu hanya 13 kerana mereka berpendapat tidak ada hal. Hal keadaan itulah keadaan. Nanti kita akan bahas, jangan risau. Bagi mereka sifat-sifat seperti kaunuhu ta'ala qadiran tu kan, kaunuhu ta'ala muridan. Tu kaunuhu tu maknanya artinya keadaan tu lah, hal tu lah. Hal tu maknanya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, dan baki seterusnya bagi sifat-sifat maknawiyah yang akan dijelaskan nanti sebenarnya adalah perkara-perkara i'tibari sahaja. Itu pembahagian tu. Ada setengah kata sebanyak ini, ada setengah kata sebanyak ini. Ada yang kata hal itu termasuk dalam bahagian ini, ada yang kata tidak. Macam kita rukun semayang. Rukun semayang ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18. Tapi sebenarnya dua-dua tu sama je, betul je. Dua-dua tu betul belaka. Ada orang belajar, aku belajar 13, aku belajar 18. Macam mana awak 13, yang aku 18? Mana satu yang betul? Dua-dua betul sebenarnya. Dua-dua betul. Bila kita mengaji, awak ni jadi 13 sebab apa? Dia punya benda tamakninah tu dia sebut sekali je. Yang 18 tu ada tamakninah. Lepas tu dia ada di hujung semayang tu dia ada niat untuk keluar dari sembahyang. Ada kalau kitab Iqna' tu ada pembahagian gitu. Tapi apa yang kita buat tu dah betul dah sebenarnya. Dah betul dah, apa yang kita buat tu dah betul dah. Cuma bila belajar tanya orang, aku tahu rukun sembahyang 13. Awak 18. Sudah, mana satu betul, mana satu salah. Itu pembahagian dari pandangan ulama fiqh. Ini kata 13, ini kata 18. Bila kita detail kan, dua-dua tu sebenarnya serupa je. Serupa je. Macam mak ayah kita dulu baca Quran betul, tapi bila tanya ini nama hukumnya benda, tak tahu. Baca molek, dengung molek, panjang molek. Hak ni baca jelas molek. Mak ni baca betul, hukum apa mak? Tak tahu hukum-hukum, mak tahu baca je. Generasi kita hak yang baru
Hukum tu tahu sangat, baca pula lintah bukan. Tahu ikhfa kena dengung bacanya, tapi dia baca tak ada dengung dah, dia baca jelas je. Nampak? Kita tahu nama, baca tak betul. Orang lama baca betul, nama tak tahu. Dah mana satu lagi bagus? Biar tak tahu nama baca betul. Pada kita generasi ni, waktu tahu sangat itu izhar syafawi. Sedap sangat. Ni ikhfa. Ini iqlaq. Tahu. Baca salah. Nama hukum tahu, sifat huruf tahu, tapi baca tak betul. Itu salah. Sayang kita hanya menghafal. Kita menghafal nama hukum, tapi kita tak tatbikkan, tidak aplikasikan dalam bacaan tu. Kita hanya teori. Kita hafal teori, amali kita kurang. Orang lama kita banyak membaca. Daripada tahu nama hukum tu, lepas baca. Kita kaji nama hukumnya, dapat ini namanya ni, ini namanya ni, ini namanya ni. Baca kurang. Itu beza dia. Baik. Sekarang maksud perkara iktibari ialah perkara yang dapat difahami secara langsung. Iktibari tu kita dapat faham secara langsung, yang mana kefahaman tentangnya telah sedia terpahat dalam fikiran kita. Tak perlu kita nak fikir-fikir beria. Benda tu kita akan dapat tahu secara langsung. Sebagai contohnya, ni contoh. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa merupakan satu manifestasi tentang adanya kudrah, adanya sifat kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada zat Allah Ta'ala semata-mata. Sebab kita baca tadi, keadaan Allah yang maha berkuasa. Bila sebut Allah maha berkuasa, nescayalah kita faham kat situ Allah itu mempunyai sifat kuasa tu. Barulah kita, boleh kita sebut Allah maha berkuasa. Ada sifat kudrah tu. Kudrah tu maknanya sifat Allah, kekuasaan itu. Barulah kena dengan kita sebut Allah maha berkuasa. Kalau kita kata orang tu sihat gua tengok tak boleh berjalan, tu kan tak kena dah. Sihat tapi lah tak boleh berjalan, tak sihat lah tu. Nampak? Dia tak selari kan kita tak kena benda awak cakap ni. Awak cakap sihat benda, kau baru pergi ke rumah dia. Nak bercakap pun tak boleh, sihat benda. Nampak? Ni kan bila kita sebut Allah itu maha berkuasa, dah ada dah kepala otak kita. Allah mempunyai kekuasaan itu. Ada kekuatan, ada kekuasaan, barulah Allah itu maha berkuasa. Kalau tidak, kita hanya cakap, tak kena dengan situasi, tak kena dengan keadaan Allah itu sendiri. Itu sebutnya, itu makna iktibari. Tak sebut tu Allah mempunyai sifat kekuasaan pun, kita dah boleh faham. Dah Allah tu maha kuasa, memanglah Allah berkuasa. Artinya, kalau awak kata dia sihat, memang dia boleh berjalan lah. Tapi sihat benda, cakap sihat tak boleh berjalan, tak kena, tak betul. Itu sakit namanya. Gitu. Itu iktibari. Pada zat Allah Ta'ala semata-mata, dan bukannya bermaksud terdapat perkara lain yang menjadi tambahan kepada sifat kudrat itu sendiri. Demikianlah halnya dengan baki sifat-sifat maknawiyah yang lain. Justru para ulama usuluddin membahagikan kategori sifat yang 20 ini kepada sifat nafsiyah. Nampak dia ada bahagian. Pertama sifat nafsiyah, lepas tu ada sifat salbiyah, lepas tu ada sifat ma'ani, dan ada sifat maknawi. Kita dah bagi 4. Dalam 20 tu bagi 4 pula. Bagi 4. Mana dia nanti sifat nafsiyah, mana dia nanti sifat salbiyah, mana dia nanti sifat ma'ani, dan mana dia sifat maknawiyah. 4 tu. Ni kita nak mula detail dah ni. 20 pecah 4. Kita pegang di situ. Manakala mereka yang berpendapat sifat yang wajib diimani itu ialah sebanyak 13, tidak memasukkan sifat maknawiyah sebagai intisari sifat-sifat tersebut. Bila orang kata bukan sifat 20, ada sifat 13 je, 13 je. Sebab apa? Sebab dia tak masukkan maknawiyah itu. Sifat maknawiyah nanti kita akan ceritalah. Itu yang jadi 20 tu. Mana dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari berada di pihak mereka yang tidak menerima adanya sifat maknawiyah.
Manakala yang mengatakan adanya sifat maknawiyah ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kan kita dulu ada dua kan, Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Dua ni orang insan yang besar, pelopor bagi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi Al-Asy'ari berpandangan sifat maknawi tu tak dimasukkan. Maturidi dia berpandangan sifat maknawiyah tu dimasukkan dalam sifat 20. Walaupun begitu, perbezaan pandangan di antara kedua-dua aliran ini sebenarnya hanya dari segi lafaz sahaja, bukannya pada hakikat. Lafaz sahaja, beza pada atas kertas lah, atas lafaz sahaja. Ini kerana kalangan yang tidak memasukkan sifat maknawiyah sebagai sifat yang wajib diimani bukannya menolak kefahaman daripada sifat maknawiyah itu. Akan tetapi mereka berpendapat kefahaman yang dihuraikan melalui kategori sifat maknawiyah itu sebenarnya telah pun termasuk dalam kandungan sifat-sifat ma'ani. Itu yang sebagaimana kita sebut tadi itulah. Allah masya Allah. Yang rukun semayang tu ada kata 18, ada kata 13. Yang 13 tu tomak ninahnya dah ada dah. Sebut sekali tu dah ada dalam. Yang hak lain tu dia kira tomak ninah juga dah ada dah. Sepatutnya masa rukuk, lepas rukuk kita iktidal dia ada tomak ninah satu. Itu kira satu tambah. Lepas tu sujud. Sujud kan dia ada sujud serta dengan tomak ninah. Nampak dah ada dua sebut tomak ninah situ. Kemudian duduk antara dua sujud. Kan dia ada tomak ninah tu banyak kali sebut. Itu jadi 18. Yang 13 tu dia sebut sekali je tomak ninah, rukuk dan serta tomak ninah. Sujud serta tomak ninah dimasuk sekali dalam satu ayat tu. Kalau yang perincian tu rukun-rukun yang lain tomak ninah. Lepas ni lepas sujud. Lepas tu tomak ninah. Dia ada tomak ninah tu yang jadi 18. Sambung lagi, sebenarnya telah pun termasuk dalam kandungan sifat ma'ani itu. Itu sendiri habis. Isyarat lagi. Sempat tak ni? Sifat nafsiah tak sempat ni. Berapa minit lagi? 2 minit. Allah, 2 minit. 2 minit. Okey. Kalau macam tu, kita berhenti dulu sini. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu, yang pertama sifat nafsiah tu. Sifat nafsiah tu, kita mula nak cuba pecahkan dari 20 sifat tadi. Yang pertama ada sifat nafsiah. Nanti lepas sifat nafsiah, sifat salbiyah. Lepas tu sifat ma'ani, lepas tu sifat maknawiyah tu. Nanti ada 4 daripada 20. Kita akan pecahkan kepada 4. InsyaAllah kita akan masuk lepas ni lebih detail. Yang kita nak belajar selama ni, inilah dia sebenarnya. Yang kita nak tahu tu. Allah wujud kidam baqa tu. Ini kita akan mula lepas ni lah. Lepas raya. Raya ataupun lepas puasa senang nantilah. Kita sedang Maulid tu dah siap dah beribadat, tambah ibadat bedak sunat tu, kita mulalah pula kita punya pengajian insya-Allah. Okey, itu saja ke ada nak tanya? Nak tanya hukum tajwid hukum ni ke, nak hukum fiqh ke, boleh. Nah, nama Tuhan yang 99 dah 100 tu adalah wajib kita tahu ataupun kita jual nama tu dia ada ke ataupun dapat nama. Nak kata wajib tak wajib. Nak kata wajib tak wajib. Tapi hak tu yang ada Allah sebut, memang dah ada tercatat dalam Quran ada nama-nama tu. Maknanya dah ada juga riwayat mengatakan siapa yang menghafal, itu ada siapa yang menghafal ataupun mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia akan mudah ataupun peluang untuk masuk syurga tu ada. Begitu untuk hafal tu. Maka ulama pun letakkan satu-satu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tu untuk kita ingat dan mudah nak hafal. Tapi bukan kata wajib, tak wajib. Nama-nama Allah ni pun kalau yang tahu pun biasanya sekolah agama sebab dia dah ada dalam silibus dia. Kalau kita sebelum kalau kita selalu lagu negaraku, kalau ada perhimpunan tu
Sekolah agama ni biasanya sebelum Negaraku tu ataupun selepas lagu Negaraku tu dia ada Asmaul Husna untuk hafal. Manakala aliran sekolah biasa biasanya tak diterapkan begitu. Tapi tak salah pun kalau kita nak terapkan. Ada lagi? Wajib tak wajib? Benda tu tak wajib. Allah. Tadi kita berhenti setakat dulu ya, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Selamat puasa, selamat mengeluarkan zakat, selamat puasa 6, selamat hari raya, selamat puasa 6 pula, raya pula lepas pada tu. Itu saja ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ibadah kita pada tahun ini lebih berkualiti banding tahun depan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah telah janjikan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa, insya-Allah. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.